أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا ما شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersua kembali kali ini dalam kuliah online bersiri, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana Allah taala masih lagi memberi kita nyawa, dan Allah taala masih lagi memilih kita, meletakkan kita ke dalam umat Islam yang beragama Islam dan yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam zon, kita kata masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, dan dilanjutkan pula selama lagi 2 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara ni berat untuk kita terima, kerana kita semua maklum dalam kalangan masyarakat Malaysia dan dunia, khususnya di Malaysia lah, dan lebih khusus lagi di Melaka sendiri, bukan semua yang senang, bukan semua yang kita kata mereka bertugas ataupun mereka ni bekerja dengan kerajaan, tidak semua, ada yang bekerja dengan sendiri. Jadi bila mana perintah berkurung ni dilanjutkan, maka kita kata sumber pendapatan mereka agak terganggu di situ. Jadi macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bila kita lihat, kita tidak perlu merungutlah sebegini, kadang-kadang benda yang baik tu tak mungkin perkara tersebut, benda yang kita suka tak mungkin perkara itu baik untuk kita. Firman Allah Ta'ala, ini saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Taala berfirman, bermaksudnya barangkali perkara yang kamu suka, sesuatu yang kamu suka itu, asa an tuhibbu asa an takrahu syai'a, barangkali perkara yang kamu tidak suka itu, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, baik untuk kamu. Perkara yang kita tak suka tu mungkin baik untuk kita. Contoh, kita dapat arahan daripada pimpinan ataupun Perdana Menteri mengatakan bahawa perintah ni dilanjutkan lagi, supaya apa? Supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni, nak pastikan supaya perkara ini dapat diselesaikan, pada harapannya dapat diselesaikan daripada tempoh yang 2 minggu lagi, jadi bila mana kita diperintahkan untuk duduk rumah, jadi kita punya pergerakan aktiviti kita sangat terbatas, hingga menyebabkan ada setengah daripada kita sumber pendapatan mereka ni tadi agak terganggu. Jadi bayangkan kalau sekiranya kerajaan mengizinkan di kalangan kita ni tadi, orang-orang kita memberi kelonggaran untuk keluar
dah boleh dah keluar, siapa yang nak berniaga boleh keluar. Kalau kerajaan bagi macam itu, kita bimbang penyakit ini tak dapat dibanteras, makin bertambah-tambah pula sebab dah ada contoh di negara-negara luar. Jadi mudah-mudahan harap kita memahami. Dan selanjutnya Allah Ta'ala firman, asa an tuhibbu syai'an, kita suka kan barangkali perkara yang kamu suka. Contoh, kita tak berminat sangat nak duduk rumah kan, siapa tak suka duduk rumah, semua suka kan. Tapi kalau tempoh terlalu lama duduk rumah, siapa yang suka kan, bosan tak ada nak buat apa. Lebih-lebih lagi yang berbisnes kan, kerja swasta yang ada syarikat, mereka nak juga keluar supaya mereka dapat meneruskan aktiviti bisnes mereka kan, perjalanan bisnes mereka supaya ekonomi mereka dapat stabil. Tetapi bila dah ada perintah sebegini, ini menyekat keadaan mereka, menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendapatan mereka terganggu kan. Jadi kalau sekiranya, bayangkan kalau sekiranya menteri beri kelonggaran, dibimbangi perkara tersebut mendatangkan kemudarat kepada kita. Disebutkan barangkali perkara yang kita suka tu bukanlah baik untuk kita. Jadi apa-apa pun hikmah daripada perkara ni, yang mana yang ada dalam kalangan kita yang senang, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bantulah cari golongan-golongan yang susah, hulurkan bantuan. Dan juga kerajaan ada juga memaklumkan supaya mana-mana mereka yang berada dalam kesukaran, susah kan, sila maklumkan kepada Sayyidina Muhammad, kerajaan untuk terima bantuan. Dan juga ada di kalangan Korea yang mana masjid-masjid dia memberikan bantuan kan, hasil daripada tabung masjid sendiri. Jadi mohon tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan perbincangan, perkongsian daripada tafsir surah Al-Baqarah. Pada kali ini saya akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan sebelum ni kita telah pun pada kuliah yang lepas kita telah membincangkan sedikit berkaitan dengan sifat-sifat orang kafir, ya. Yang mana orang-orang kafir ni Allah Taala jelaskan pada 2 ayat sahaja. Itu cukup memadai. Ya. Kerana orang-orang kafir ni pada ayat yang ke-6 Allah Taala menyebutkan bahawa mereka ni sama je keadaan dia. Keadaan mereka ni sama dari sudut apa? Kalau mereka ni diberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap juga tidak beriman, kerana mereka sendiri telah membuat keputusan. Mereka sendiri telah membuat keputusan pada diri mereka untuk apa? Untuk tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh disebabkan itu Allah Taala tutup hati mereka. Allah Taala cop hati mereka, tutup hati mereka rapat-rapat supaya mereka tidak dapat lagi hidayah. Mereka tidak akan dapat mendengar, memahami, serta mereka juga tidak dapat menghayati Al-Quran. Malah mereka kekal dalam keadaan mereka kafir sehingga mereka mati. Dan di akhirat Allah Ta'ala sediakan tempat neraka, yang mana di dalam neraka tersebut disediakan azab yang sangat-sangat pedih di hari kiamat nanti. Baik, jadi hari ini kita masuk kepada ayat yang saya bacakan pada awal muqaddimah tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nas, dan di kalangan manusia itu. Jadi ayat ni Allah Taala turunkan disebutkan bahawa ayat ini diturunkan di Madinah kan, ataupun dinisbahkan ayat ni kepada Madaniyah, iaitu di Madinah. Sebab apa? Ayat ini diturunkan pada awal-awal peristiwa Nabi SAW sampai ke Madinah kan. Baik. Cumanya pada satu ayat sahaja, pada ayat ke-283 macam tu, yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fi ilallah, itu sahaja diturunkan di Mina. Baik. Wa minan nas, dan di kalangan manusia tu, di antara manusia, Allah Ta'ala nak menyebutkan golongan yang ketiga. Yang sebelum ni golongan pertama orang yang beriman, dan yang kedua golongan orang-orang yang kafir. Ini dalam Madinah tu sendiri. Okay, golongan yang ketiga ni, di antara manusia itu, wa minan nas may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan bahawa mereka ini amanna billah, kami beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kan, mereka mengatakan bahawa kami juga beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Iaitu apa? Disebutkan bahawa mereka menyebutkan bahawa ada golongan ni mengatakan bahawasanya dia beriman dengan Allah. Kat sini bermaksud dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud
yang macam tu. Tetapi cukuplah kita berpegang kepada makna yang terjemahan yang diberi, iaitu dia kata kami beriman dengan Allah Ta'ala. Disebut dua saja, beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kerana bila mana dia beriman dengan Allah Ta'ala, maka yang lain pun ikut sekali. Kemudian disebutkan dengan hari kiamat dan juga hari kiamat, amanna billah wa bil yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat, disebut hari akhirat ni adalah bila mana keimanan mereka percaya bahawa hari akhirat bakal berlaku, mereka akan bersiap sedia untuk melakukan amal kebajikan sebagai bekalan untuk dibawa ke sana. Tetapi adakah mereka orang-orang munafik ini tadi, mereka ni melaksanakan apa yang mereka cakap? Tapi adakah benar sebagaimana yang mereka katakan mereka beriman kepada Allah, mereka beriman dengan hari akhirat? Tapi Allah Ta'ala nafikan keimanan mereka dengan menyebut wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata wa ma hum bimu'minin, Allah Taala kata menafikan, Allah Taala menafikan mereka keimanan mereka dengan menyebut padahal mereka tidak beriman. Jadi kat sini manusia ni ada 3 kelompok di Madinah, dan di dalam dunia ni ada 2 sahaja golongan yang beriman dengan golongan yang kafir. Jadi munafik ni tadi, mereka ni duduk di mana tuan-tuan? Mereka ni tadi disebutkan bahawa kalau ikut difahami dalam ni wa ma hum bimu'min, maka mereka ni sama je lah macam orang kafir. Kerana kalau kita rujuk balik sirah, bahawa mereka ni tadi mengatakan sedemikian hanyalah untuk menyelamatkan diri mereka sahaja. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dikatakan munafik ni tuan-tuan, apa makna munafik sebenarnya ni? Kalimah munafik ni ataupun nifak ni dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka, dia menyebutkan bahawasanya nifak tu bermaksud adalah lubang tempat bersembunyi di bawah tanah. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Azim, tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan ulama bahasa menterjemahkan kalimah nifak ni adalah dari bermaksud orang yang menyembunyikan perkara sebenar. Dia menzahirkan sesuatu perkara dan menyembunyikan perkara yang sebenar dalam hati dia. Baik. Jadi bila dikatakan lalu ulama tu tadi mereka menjelaskan lagi bahawa maksud nifak ni juga adalah mereka membuat tamsilan tentang perumpamaan tikus tanah. Tikus tanah, tuan-tuan tahu tikus tanah? Tuan-tuan tahu macam mana tikus tanah, cara dia membuat lubang, jadi saya tak tahu nak terjang macam mana. Tuan-tuan boleh google tengok sendiri tikus tanah, disebut dalam istilah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nufaqa atau silap an-nafiqa, yang itulah ataupun yarbu' dalam bahasa Arab dia tikus padang pasir ni, dia bukan nak kata tikus padang pasir tu munafik, tidak, tapi cara dia menggali lubang, cara dia tu lubang bawah tanah, kita sangkakan awal lubang tu kecil, tapi sebenarnya ada benda yang tersirat dalam tu, tetapi kat sini disebutkan bahawa lubang yang nifak ni dimaksudkan adalah lubang yang digunakan untuk tempat bersembunyi, kemudian lubang tu digunakan untuk melindungi diri mereka daripada mara bahaya. Muslimat yang dimana Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut pasal lubang ni, tempat bersembunyi ini tadi, kita lihat saya teringat tentang satu ketika dahulu, beberapa tahun yang lepas, beberapa tahun yang lepas semasa tentera Al-Qassam di Palestin menyerang Israel, jadi mereka ada tempat mereka ada tempat bersembunyi, disebut sebagai shelter kalau tak salah saya, di situ. Makna macam itulah, tempat mereka menyembunyikan diri mereka daripada dunia daripada serangan-serangan luar. Begitu juga dengan kalau kita melihat filem-filem aksi yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat sendiri, orang barat sana, mereka dalam filem White House kadang-kadang kita lihat ada satu kisah tu, dalam White House, dalam kita lihat di luar, daripada luar kita hanya melihat
hanya sebiji rumah sahaja, tetapi bila diselami dalam rumah tersebut, maka akan dilihat bahawasanya ada bilik khas, ada pun tempat kita kata perlindungan, bilik perlindungan yang dikhaskan untuk VVIP, presiden mereka sendiri, untuk melindungi diri kalau sekiranya tempat mereka dicerobohi, yang mana tempat tersebut tidak diketahui dan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang sebarangan. Jadi kat sini munafik ni diambil daripada istilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada istilah munafik yang dikehendaki di sini adalah dikata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu penipuan. Jadi senang ceritalah bahawa orang-orang munafik ni tadi, mereka ni kuat menipu lah. Sifat mereka adalah sifat menipu, berbeza dengan orang-orang yang beriman. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Maksud kat sini adalah orang-orang ada di kalangan manusia ni tadi, mereka menipu. Kata mulut sahaja mereka beriman, sedangkan di hati mereka tidak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mereka ni bukanlah dalam kalangan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ni tadi tidak dia mesti laksanakan pada 3 perkara. Terlaksana iman tu terlaksana pada 3 keadaan, iaitu pada hati, pada anggota badan dan juga pada mulut. Tetapi kalau seandainya pada mulut sahaja, maka itu tidaklah itu tidak dikira sebagai beriman. Hal-hal orang yang beriman ni, orang-orang munafik ini tadi. Jadi bagaimana pula hal tentang ada seorang sahabat Rasulullah SAW pada saat ketika mana penduduk Makkah disiksa oleh Nabi, penduduk Makkah yang beriman dengan ajaran Nabi SAW, dengan agama Islam lah, antaranya keluarga Yasir, Sumayyah dan juga anak dia Ammar bin Yasir. Kedua ibu bapanya Yasir dan juga Sumayyah ni tadi telah dibunuh, tinggal Ammar sahaja. Dan beliau ni tadi disiksa, dan ketika mana dipaksa untuk meninggalkan agamanya, dia telah disiksa, kemudian dipaksa pula untuk meninggalkan agamanya. Lalu Ammar bin Yasir ni tadi hatinya tetap dengan keimanan, malah mulutnya mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku meninggalkan, aku tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu hanya pada mulut saja, malah hati itu adalah hati dia tetap lagi dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya berpura-pura saja. Tetapi ini masih lagi dalam kategori iman, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan kenapa hati ini adalah ketua bagi segala anggota badan. Hati ni tadi akan membuat kesimpulan dan buat keputusan bila mana kelima-lima anggota panca indera ni tadi menyampaikan maklumat kepada hati. Contohnya mata melihat sesuatu, kemudian dia akan sampaikan kepada hati. Telinga mendengar sesuatu, dia akan sampaikan kepada hati. Tangan dan kaki menyentuh sesuatu, dia akan sampaikan kepada hati. Dan hati ni tadi akan membuat keputusan sama ada nak melaksanakan ataupun tidak. Dan walaupun hati ini dia merupakan ketua bagi segala anggota kita kata panca indera ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi dia juga akan terkesan dengan setiap amalan, perbuatan daripada anggota badan tu. Sebagai contoh, kalau anggota badan ini tadi membuat perkara yang baik, maka akan timbul satu titik putih. Dan sekiranya kalau dia melakukan kejahatan, titik putih tadi akan hilang, digantikan dengan titik hitam. Ini yang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang menyebut bahawa seseorang itu apabila dia melakukan kebaikan ataupun dia kata dia melakukan perkara yang baik ataupun berkata benar, maka akan timbul titik baik, akan diletakkan satu titik putih di hatinya. Dan apabila dia melakukan perkara yang jahat ataupun kata dekat sini apabila dia berdusta, maka akan diletakkan di hatinya itu titik hitam. Baik, jadi orang munafik tadi hanya pada mulut sahaja, dan manakala hati tidak. Dan perbuatan-perbuatan mereka sendiri pun tidak melambangkan bahawasanya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala lanjutkan lagi, mereka ni tadi tidak beriman, kan? Kemudian seterusnya, yakhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mereka buat macam tu kenapa? Mereka hendak mencuba untuk memperdayakan Allah Ta'ala.
dan juga orang-orang yang beriman. Mereka buat macam tu seolah-olah mereka Allah Ta'ala sifatkan mereka nak menipu Allah Ta'ala, ya, buat benda secara terang-terang, buat benda baik secara terang-terang, tetapi dalam hati kan mereka ada sebab yang lain, mereka ada tujuan yang lain. Tengok orang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depan-depan kata suka kan, belakang-belakang hentam. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita ni juga ni. Bukan kata tuan-tuan dan puan-puan, mungkin berlaku juga kepada diri saya, diri tuan-tuan kan. Semua orang pernah berlaku benda ni. Kadang-kadang depan muka baik, belakang hentam kan. Baik, sebelum tu tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang munafik yang dalam Al-Quran ni, yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran ni, munafik yang jenis macam mana tuan-tuan? Adakah bermaksud dengan munafik yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ayatul munafiq salasah, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana? Adakah dimaksudkan sebegitu? Tidak tuan-tuan, dia ada beza dia. Yang dimaksudkan dengan ini, yang dalam Quran ni Allah Ta'ala jelaskan adalah munafik. Disebutkan bahawasanya munafik yang dimaksudkan dalam Al-Quran ni adalah munafik i'tiqadi, iaitu munafik dari sudut i'tiqad, pegangan akidah dia. Akidah itu keimanan. Manakala dari sudut yang tadi yang dimaksudkan Nabi SAW dan hadis yang disebutkan tu adalah munafik dari sudut amali, perbuatan dia. Bila bercakap dusta kan, bila iza haddasa kadzaba, bila dia berkata dia menipu. Termasuk juga dalam ni kan. Kena dah tu kan. Tetapi ada juga dari sudut yang lain, tapi bila kita tengok kawan-kawan kita ada sudut yang lain ni, kadang-kadang ada jenis manusia bila cakap dia tak tunai janji, tapi jangan kita terus cop-cop kau ni munafik lah. Ini perkara ni agak sensitif juga. Jadi kalau berlaku dalam SMS kita, perbualan SMS, perbualan FB, ini munafik, itu munafik. Jangan senang-senang melabelkan orang munafik tuan-tuan, ya. Jangan senang-senang melabelkan orang munafik. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak beritahu sahabat kan, tidak beritahu kepada sahabat-sahabatnya bahawa si fulan tu munafik, tidak tuan-tuan, ya. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu munafik yang ni tadi sebutkan, yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ada tanda-tanda dia tu adalah munafik dari sudut amalan dia, ya. Baik. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang-orang yang beriman. Mereka, jadi disebutkan dalam tafsir Allahumma salli ala Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahawasanya mereka ini tadi akal fikiran mereka terlalu singkat, ceteknya ilmu mereka, sehingga kan mereka membuat perangai sebegitu dan mereka menganggap mereka berjaya memperdayakan Allah Ta'ala kan. Sedangkan Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat, apa yang ada, perancangan di sebalik daripada mereka lakukan sebegitu mereka. Allah Ta'ala maha mengetahui. Innallaha alim, innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Maafkan saya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang sama ada kita sembunyikan ataupun kita zahirkan. Semua Allah Ta'ala mengetahui. Setiap perkara yang berlaku di muka bumi Allah Ta'ala, di dunia ni, semalah di Adam sekalipun, semuanya tidak dapat lari dan tidak pernah kurang pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik. Kemudian, dan juga mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Mereka menyangka mereka dapat menipu orang-orang yang beriman. Malah kalau andai kata mereka dapat menipu pun orang-orang beriman kan, tetapi selama mana tempoh mereka nak menipu tu, sampai bila tuan? Tidak terlalu lama. Sampai satu masa akan terbongkar juga kan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menempelak cara mereka itu dengan menyebut wama yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak memperdayakan pun, mereka tidak dapat memperdayakan Allah Ta'ala, mereka tidak dapat memperdayakan orang-orang yang beriman, melainkan diri mereka sendiri. Mereka hanya menipu diri mereka. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sengaja, mereka tidak sedari. Kan? Mereka sangka bahawa mereka dah berjaya menipu Allah Ta'ala. Mereka sangka mereka pura-pura beriman, pura-pura Allah SWT berada dalam kelompok orang Islam, berada dalam kelompok gerakan Islam, orang-orang yang bekerja untuk Islam. Mereka rasa mereka dah berjaya dengan rancangan mereka, bahkan tidak. Tetapi mereka sebaliknya tertipu dengan gaya mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak perasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan disebutkan dalam kitab tafsir, tipu daya mereka yang mereka buat tu adalah bala, merupakan malapetaka untuk mereka sendiri.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mendedahkan segala apa yang mereka buat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala disebut kat sini di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat-ayat manis mereka, orang-orang munafik ni pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala gambarkan dalam surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kan? Dia kata idza ja'akal munafiquna, kan, kata apabila telah datang kepada engkau orang-orang munafik. Maksudnya orang munafik ni apabila datang kepada engkau wahai Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kan, apabila mereka mengatakan bahawa qalu innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la rasulullah, adalah utusan Allah, Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Dan ya, jadi kat sini contoh daripada kata-kata manis mereka adalah lafaz innaka la rasulullah, kan, lafaz innaka la rasulullah. Jadi semua sedia maklum, lafaz innaka membawa maksud sesungguhnya engkau hai Muhammad adalah Rasulullah, nak menunjukkan bahawa mereka ni tadi benar-benar mengakui bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tetapi di mana sekadar ini saja, di mulut sahaja. Dan satu lagi ini saya kongsikan, lafaz inna ni tuan-tuan. Inna ni kita sebut kalau dalam bahasa Arab ni kita ada 3, kan. Bahasa Arab ni tadi dia tidak lari daripada 3 bahagian. Dia ada isim, disebut kata nama, dan dia ada fa'il, kan, dia ada kata kerja, dan dia ada haraf dipanggil sebagai kata sendi. Yang mana yang inna ni termasuk dalam haraf atau kata sendi, dan dia ni tadi takkan ada makna melainkan dia diletakkan di sama ada dia ada bersama dengan dia isim ataupun ada bersama dengan dia fa'il. Okey, baik. Jadi lafaz inna di sini apa kegunaan dia tuan-tuan? Inna digunakan kat sini adalah untuk memberi penegasan kepada orang yang sama ada ragu-ragu ataupun orang-orang yang menafikan terus, mungkir, kerja nak mengungkar dengan orang je, nak langgar ataupun kerja nak melawan je. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala uslub, dalam uslub dalam nak memberikan ucapan antara orang yang bercakap dengan orang yang mendengar. Orang yang bercakap ni dia perlu tahu keadaan orang yang mendengar, kan. Keadaan orang yang mendengar ni dia ada 3. Yang pertama disebutkan khaliyuz zihn, orang yang kosong pemikiran dia. Maksudnya apa? Apa yang didengar mereka percaya. Apa yang didengar mereka percaya, tak perlu kita nak ulang 2-3 kali. Contoh saya kata di kafe ada makanan, bagi orang yang percaya betul-betul, orang yang khalizih ni, dia akan terus pergi, dia tak banyak cakap. Memang betul pada hari itulah, bukan hari ni lah. Kalau hari ni, kalau tengah-tengah PKP saya cakap kafe buka, memang semua orang tak percaya. Yalah, kan, siapa nak buka, siapa yang nak datang kafe ni, kan. Masjid pun kosong, orang pun tak ada, kan. Baik. Yang kedua, ada golongan ni dipanggil golongan mutarad, orang yang kita kata bila dia beritahu, contoh saya kata Allahumma salli ala sayyidina kafe buka, orang ni maklumlah dia pun jarang ke kafe, kan, 2-3 kali dia pun ragu betul ke kafe buka. Maka kita guna lafaz inna, betul sesungguhnya kafe Masjid Al-Azim buka. Inna mat'ama, kalau yang pertama tadi saya kata al-mat'am maftuhun, al-mat'amu maftuhun, kafe dibuka. Itu lafaz tu tak ada inna. Ni untuk orang yang boleh kata apa, tidak ada ragu-ragu, mereka dengar yakin terus. Yang kedua saya kata al-mat'amu maftuhun, orang yang kedua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ragu-ragu, dia seolah-olah macam nak percaya tidak, nak tak percaya pun tak. Maka saya kena guna lafaz innal mat'ama maftuhun, sesungguhnya kafe Masjid Al-Azim ni buka. Kali kedua bila saya kata macam tu, saya menggunakan lafaz inna dengan sesungguhnya, kan. Saya nak beri keyakinan kepada orang yang mendengar, yang mana saya bercakap, saya nak beri keyakinan kepada orang yang mendengar, saya guna lafaz inna. Maka orang yang mendengar tadi dia akan pergi lepas saya guna lafaz tu.
Kemudian golongan yang ketiga, golongan mungkar. Mungkar ni bukan sebab pengapangan dia mungkar. Mungkar bukan wanahyu anil mungkar macam tu tuan-tuan. Dia mungkin maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang nak melawan dia kerja. Di istilah ni banyak penggunaan dia. Istilah dalam bahasa Arab banyak penggunaan. Itu serahkan kepada ulama-ulama bahasa. Baik. Jadi lafaz mungkar ni ada maksudnya orang yang nak bukan saja tak percaya, kerja nak menafikan aja. Maka kat sini saya kena guna lafaz taukid lebih daripada 3. Saya kena sebut wallahi. Mula-mula saya kata dengan dia al-mat'amu maftuhun, dia tak percaya. Saya guna lafaz inna al-mat'ama maftuhun, kan? Sesungguhnya kafe buka, kan? Betul, kafe buka, kan? Jadi tetap tak percaya lah, penipu lah. Siap dia kata kita penipu pula, kan? Maka kita guna lagi perkataan lafaz taukid ni banyak, kan? Guna lafaz taukid dengan lebih banyak lagi, dengan tambah perkataan wallahi innal mat'ama maftuhun, kan? Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala di samping-samping kita sikit sebanyak kongsi bahasa Arab ni tuan, kan? Yang tak kalau tak dapat banyak ambil sikit jugalah. Jadi saya nak beritahu kat sini lafaz inna ni yang digunakan oleh orang munafik nak menunjukkan bahawasanya dia bercakap dengan Nabi SAW, sesungguhnya engkau hai Muhammad, kau ni adalah Rasulullah. Dia nak beri keyakinan bahawasanya dia ni tadi betul, seolah-olah dia ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan kerasulan baginda, beriman dengan apa yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adakah dia percaya? Tidak. Allah Taala dah beritahu awal-awal, orang munafik ni kalau depan-depan kita dia bercakap, depan-depan kau hai Muhammad, dia seolah-olah bersungguh menyatakan keimanan mereka kepada engkau, padahal hati mereka tidak. Allah Ta'ala tempelak pada ayat seterusnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Ta'ala menyaksikan menyaksikan bahawasanya innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik. Allah Ta'ala guna lafaz inna tu, sesungguhnya orang munafik lakadzibun, memang penipu, mendusta. Mulut cakap lain, hati kata lain. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita teruskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Penyakit kat sini bermaksud penyakit syak wasangka, kan? Iman ni kena 100% tuan-tuan. Akidah, i'tiqad kita ni adalah perlu keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, kan? Kepada keyakinan kita dalam rukun iman ni, sama ada percaya pada Allah, malaikat, sampailah kepada qada dan qadar, itu perlu 100%. Bab akidah ni perlu 100%, tidak perlu ada kurang daripada walaupun satu. Jadi bila disebutkan sebagai syak wasangka ni, syak ni disebutkan dia punya peratus tu, kan, macam kita kata 50-50, kan? Jadi kat sini di dalam hati mereka terdapat penyakit, disebutkan bahawa penyakit syak wasangka, kan, yang mana mereka ni tetap membiarkan diri mereka dalam keadaan macam tu, lalu fazadahumullah, Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit mereka ini tadi. Dan insyaAllah sekiranya kita tidak sempat untuk berkongsi pada ayat yang ketiga ni, ayat yang ke-10 ni, maka insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi Allah Ta'ala tambahkan penyakitnya, Allah Ta'ala tambahkan penyakit hati mereka, dalam hati mereka, dan membiarkan mereka dalam keadaan sebegitu, dan bagi mereka ni tadi walahum azabun alim, dan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka azab yang pedih, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Baik, jadi kat sini dibincangkan tentang azab, menyebutkan tentang azab yang pedih yang bakal dihadapi oleh orang-orang munafik di hadapan di hadapan Allah Ta'ala, iaitu pada hari kiamat nanti. Apa yang bakal mereka hadapi adalah disebutkan dalam surah An-Nisa. Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam neraka yang paling bawah. Disebutkan kerak api neraka, wa ma lahum min nasirin, in fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, dan sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat membantu mereka. Dan kau Muhammad tidak akan dapati mereka ni, orang-orang munafik ni tadi, bagi mereka tak ada siapa pun dapat menolong mereka.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga berkaitan dengan balasan yang mereka bakal hadapi pada saat di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala tambahkan lagi penyakit. Itu balasan di dunia. Allah Taala tambahkan lagi penyakit hati mereka. Mereka, Allah Taala biarkan mereka berada dalam keraguan itu. Dan kita lihat bahawa orang-orang munafik ni, perangai mereka semasa menurut sirah lah, menurut sirah, mereka ada dalam kalangan mereka yang suka memprovok baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan mereka juga cuba untuk bila mana mereka dah berjaya masuk dalam kelompok orang Islam, mereka cuba juga untuk menarik orang Islam ni tadi supaya keluar daripada jangan ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat, jangan lakukan. Contohnya dalam ketika nak pergi menyertai perang, mereka membuat alasan. Antara lain mereka juga suka memberikan alasan yang tak munasabah. Mereka tidak, orang kata apa, mereka nakkan sesuatu perkara tanpa mereka berusaha. Contohnya mereka nakkan ghanimah secara mudah sahaja, tapi mereka tidak mahu menyertai peperangan. Bila Nabi SAW mengarahkan untuk pergi berperang, macam-macam alasan mereka buat. Mereka mengatakan cuaca sangat panas, tetapi mereka lupa bahawa neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersangatlah panas. Baik. Di dalam ayat yang ada dalam surah Al-Hadid, Allah Taala ada menyebutkan tentang di hari akhirat, iaitu di padang mahsyar nanti. Allah Taala berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Ini satu bentuk lagi balasan yang bakal mereka terima, iaitu di hari akhirat. Allah Taala menyebutkan pada hari itu, ingatlah semasa orang munafik, lelaki dan perempuan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum, iaitu ketika mereka sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti, saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mahsyar Allah Taala, tempat berkumpul itu di padang mahsyar tu, suatu ketika itu adalah ketika itu sangat gelap. Dunia ni Allah Taala gelapkan ketika orang yang munafik tadi, mereka meraba-raba mana mereka nak pergi. Sebab apa? Bila suasana dah mereka tak tahu mana. Dan pada masa juga kita berada dalam gelisah. Bila kita berada dalam gelap gelita, apa kita rasa? Gelisah, risau, macam-macam, resah semua kan. Tak tahu apa akan berlaku selepas pada itu. Kemudian berkata mereka kepada orang yang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Ini kalau kita memahami dari sudut ayat yang kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang munafik ini, mereka ingin menipu Allah Taala dan juga orang yang beriman. Allah Taala balas balik tipu daya mereka, kan? Ada salah satu bentuk balasan yang diorang terima di hari akhirat nanti. Orang-orang munafik bakal terima adalah perbuatan yang sama mereka buat dulu. Baik, Allah Taala balas balik tipu daya mereka, kan? Dengan membalas kata-kata mereka dalam bentuk ejekan. Dia kata qila rji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, baliklah kamu ke belakang. Faltamisu nura, kemudian carilah cahaya di sana. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di padang mahsyar, segala nikmat ataupun perkara yang boleh menyelamatkan kita pada masa itu adalah amalan kita, tuan-tuan. Amalan yang kita buat. Bayangkan kalau di dunia ni tadi, orang munafik telah berperangai seperti mana yang dimaksudkan dalam Quran ni tadi. Agak-agak di sana, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sempat tak mereka mendapatkan cahaya dari Allah Taala? Tidak, tuan-tuan. Kan? Mereka menyangka bahawasanya mereka beriman, cukup saja beriman dengan mulut saja, pada hati mereka tinggalkan, kan? Jadi perkara ni tadi akan disingkapkan di mana? Di hari akhirat nanti mereka akan dapat tahu, sebenarnya apa yang aku lakukan sebenarnya tidaklah berguna, malah aku menipu diri aku sendiri. Dalam keadaan mereka tidak perasan, mereka tidak sedar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi daripada surah ini tadi dapat kita daripada 3 ayat ni tadi, kita dapat ambil sedikit berkaitan dengan sifat orang munafik. Disebutkan bahawasanya penyakit nifak itu adalah penyakit yang berbahaya. Dia umpama duri yang mampu menyakiti masyarakat dalam sebuah negara, kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua,
orang-orang munafik ini tadi, mereka menyangka mereka dapat menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbandingan di antara ilmu pengetahuan orang-orang munafik dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amat jauh sekali kan, kalau nak dibuat ibarat lautan dan juga dengan titisan air kan, titisan air dan juga lautan yang luas, itu ibaratnya. Bahkan Allah Ta'ala punya ilmu lebih daripada itu lagi kalau dibandingkan dengan orang munafik yang berapa saja, sehingga mereka menyangka bahawa apa yang mereka buat kan, mereka menyakiti Nabi SAW kan, dan juga orang-orang yang beriman, mereka sangka benda itu hanya menguntungkan mereka, padahal tidak. Benda itu, perkara tersebut Allah Ta'ala mampu menyingkapnya kan. Mereka nak menipu Nabi SAW, tetapi Allah Ta'ala dah beritahu Nabi SAW. Dan kemudian yang seterusnya nak menunjukkan dan seterusnya bagaimana pula muamalah kita bersama dengan orang munafik kan. Kat sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dijelaskan bahawa ada satu ketika dikatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah membunuh orang-orang munafik kan, tidak membunuh mereka, malah Nabi SAW cuma berpaling, membiarkan mereka sahaja. Kerana apa? Yang paling sahihnya, yang disebutkan pendapat yang sahih, dikatakan bahawasanya untuk menjaga hati orang-orang Islam sendiri, nak jaga masalah pada masa itu, kebaikan. Kenapa? Kerana nak elakkan daripada orang mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, akhafu ay yatahaddasan nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtul ashabah. Dia kata, aku takut, aku khawatiri manusia akan berkata satu masa nanti bahawasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW membiarkan sahaja. Dan begitu juga Nabi daripada sini kita dapat tahu, dapat ambil sedikit istifadah bahawa orang-orang jangan mudah untuk kita mengklaim seseorang tu sebagai munafik. Jangan hanya tahu, Nabi SAW cuma menjelaskan kepada kita ciri-ciri dia kan, ciri-ciri orang munafik tu sahaja. Kalau sekalipun ada pada seseorang tu, muamalah kita dengan dia masih lagi diteruskan, kerana mereka masih lagi mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan kita hanya hukum pada perkara yang zahir sahaja. Malah qadi pun tidak boleh menghukum seseorang itu, hakim dalam sebuah negara tidak boleh menghukum seseorang itu dengan pengetahuan dia. Maksudnya dia tahu orang ni buat macam ni, tak boleh. Dia tahu dia ni siapa, dia tahu dia ni siapa, tanpa dia mendatangkan saksi, maka tidak boleh dia menjatuhkan hukuman ketika itu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. InsyaAllah pada minggu akan datang, pada siri yang akan datang, kita akan teruskan dengan beberapa lagi ayat yang masih lagi membincangkan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau yang tadi itu hanya pada permulaan, Allah Ta'ala berikan gambaran. Yang seterusnya Allah Ta'ala memberi contoh perbuatan mereka. Allah Ta'ala menerangkan, menjelaskan bentuk perbuatan mereka suatu ketika dahulu. Ini cerita berkaitan dengan 1400 tahun dahulu, supaya kita sama-sama dapat mengambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam Al-Quran. Jadi aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf jika sekiranya kata-kata saya dapat menguruskan hati tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah daripada kelemahan saya dan juga kejahilan saya. Jadi saya tutup dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.